Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali bersama Jom Belajar Sains bersama Cikgu Salbia. Baiklah, kita teruskan bagi mata pelajaran Sains tahun 4. Pada minggu ini, kita akan mempelajari satu tajuk baru. Bagi tajuk yang minggu sebelum ni, semua dah faham ke? Okay, baiklah, sebelum kita sambung tajuk baru, cikgu ingin membuat sedikit ulang kaji. Pada minggu yang lalu, kita telah mempelajari satu tajuk iaitu faktor mempengaruhi saiz bayang-bayang. Jadi, terdapat dua faktor yang mempengaruhi saiz bayang-bayang, iaitu yang pertama, jarak antara sumber cahaya dengan objek sekiranya jauh, maka saiz bayang-bayang akan menjadi kecil. Yang kedua, jika jarak antara sumber cahaya dengan objek itu dekat, maka saiz bayang-bayang menjadi besar. Okey, cikgu harap kali ini kamu dapat ingat dan fahami ya. Senang saja tajuk ni. Tentu murid-murid semua pernah bermain bayang-bayang menggunakan jari kamu sekiranya di rumah ketiadaan elektrik. Kita buka lampu, bukan lampu, pelita ataupun lilin. Kamu pun mainlah bayang-bayang menggunakan tangan. Buat rama-rama, buat kucing dan sebagainya. Okey, baiklah. Cikgu akan teruskan ya. Okey, ini adalah dalam bentuk gambar rajah. Gambar rajah yang pertama, jarak antara sumber cahaya dengan objek jauh. Maka saiz bayang-bayangnya menjadi kecil. Yang kedua, jahitnya dekat dan kita dapati saiz bayang-bayangnya menjadi besar. Okey, cikgu teruskan sekali lagi. Okey, tajuk yang pada minggu ini adalah masih lagi berkenaan dengan bayang-bayang, tetapi kita nak lihat faktor yang kedua, iaitu mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Jika dahulu saiz bayang-bayang, sekarang adalah bentuk bayang-bayang. Okay, objektif pelajaran pada hari ini adalah menyatakan faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang dengan betul. Kita nak tengok apa yang menyebabkan bentuk bayang-bayang itu berubah. Okey. Faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Kamu boleh lihat buku teks masing-masing ya. Okay, di situ dapat kita lihat perbualan antara murid-murid dalam kelas ni. Ada dua orang murid menjalankan eksperimen. Seorang menyalakan lampu sulur di bahagian hadapan, manakala seorang lagi di bahagian tepi. Jadi apakah yang murid-murid ni perhatikan? Ya, murid-murid itu dapat perhatikan bentuk bayang-bayang yang berbeza yang terhasil. Jadi, kita akan bincangkan sama-sama selepas ini. Kenapakah bentuk bayang-bayang itu kelihatan berbeza sedangkan objeknya adalah objek yang sama? Okey, baiklah. Tengok di situ ya. Bentuk bayang-bayangnya segi empat. Manakala yang kedua adalah bulatan. Ataupun bulat. Okey, cikgu ada sediakan satu eksperimen sebagai rujukan kamu semua. Jadi, ini adalah perbincangan. Selain daripada kedudukan lampu sulur yang berbeza, apakah lagi yang kita dapat ubah untuk mengubah bentuk bayang-bayang? Jadi, dalam perbualan ini kita dapat lihat ada dua faktor. Yang pertama, kedudukan lampu dan yang kedua, orientasi objek. Apakah yang dimaksudkan dengan orientasi objek? Orientasi bermaksud kedudukan objek tersebut. Okey, baiklah, cikgu teruskan ya. Okey, ada satu eksperimen ringkas yang kita nak tengok sama-sama dan kita cuba fahami dua faktor yang kita bincangkan sekarang. Iaitu orientasi objek dan juga kedudukan sumber cahaya. Sekiranya kita ubah kedudukan sumber cahaya dan juga orientasi objek. Okay, kita buat yang pertama dahulu. Okay, ini adalah sumber cahaya.
Okay, sekarang sumber cahayanya diletakkan di bahagian hadapan. Perhatikan bentuk bayang-bayang yang terhasil. Ianya berbentuk bulatan. Ada di bawah sedikit. Kenapakah bentuknya seperti ini? Kerana bahagian objek yang menerima cahaya dan yang menghalang cahaya. Objek ini bersifat legap. Ianya berbentuk bulat. Maka bentuk bayang-bayang yang terhasil di bahagian belakang juga adalah berbentuk bulat. Kemudian, kita alihkan kedudukan sumber cahaya ke sebelah kanan. Kamu lihat pada bentuk bayang-bayang. Apa dah berlaku? Ya, bentuknya telah berubah menjadi seperti silinder. Sedangkan objeknya berbentuk masih lagi kekal. Cuba kita alih ke sebelah kiri pula. Lihat ya perubahan bentuk bayang-bayangnya. Dia akan menjadi silinder ke sebelah kanan pula. Jadi ini adalah faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang, iaitu kedudukan sumber cahaya. Cuba lihat sumber cahaya atau telefon ni. Saya gerakkan ke kanan, saya gerakkan ke kiri. Ini dipanggil kedudukan sumber cahaya. Baiklah, kita lihat pada faktor yang kedua, iaitu orientasi objek. Apakah orientasi objek? Orientasi objek bermaksud kedudukan objek. Sekarang, objek ini berada pada kedudukan baring. Kita letakkan sumber cahaya di bahagian hadapan. Perhatikan bentuk yang terhasil. Bentuknya berbentuk bulat. Kenapa? Kerana bahagian hadapan yang menerima cahaya adalah berbentuk bulat. Yang menghalang tersebut berbentuk bulat. Maka bentuk bayang-bayang bulat. Sekarang kita ubah orientasi objek. Saya dirikan objek ini. Cuba lihat. Apa dah berlaku pada bentuk bayang-bayang? Bentuk bayang-bayang telah berubah mengikut bentuk ataupun bahagian yang menghalang cahaya. Jika tadi berbentuk bulat, sekarang bentuk bayang-bayang seperti segi empat. Jadi jelaslah bahawa orientasi objek dapat mengubah bentuk bayang-bayang. Sama seperti faktor yang pertama tadi, iaitu kedudukan sumber cahaya. Jadi terdapat dua faktor yang mempengaruhi bentuk objek. Okay, baiklah. Kita dah mendengar dan melihat sendiri satu eksperimen ringkas yang dijalankan, iaitu menguji dua faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Baiklah, cikgu teruskan. Faktor yang pertama, kedudukan sumber cahaya. Okey, di mana pemboleh ubah dimalarkan yang bermaksud yang sama, yang tidak ditukar, iaitu bentuk objek, saiz objek ataupun jenis objek. Cikgu tidak ubah objek itu sahaja. Yang kedua, pemboleh ubah dimanipulasi, yang ditukar-tukar. Apa yang cikgu ubah tadi? Ya betul, yang cikgu ubah adalah kedudukan sumber cahaya. Cikgu gerak ke kanan dan cikgu gerak ke bahagian kiri. Itu dipanggil sebagai pemboleh ubah dimanipulasi. Dan yang ketiga, bergerak balas. Bergerak balas adalah keputusan eksperimen, iaitu hasilnya. Apa hasilnya? Ya, hasilnya adalah bentuk bayang-bayang. Jadi terdapat 3 pemboleh ubah utama di dalam eksperimen ini. Dan kesimpulannya adalah kedudukan sumber cahaya di hadapan penutup botol, bentuk bayang-bayangnya adalah bulat. Ini dipanggil sebagai kesimpulan. Jadi jika kita perhatikan gambar yang ada di dalam buku teks kamu tadi tu, apa yang menyebabkan bentuk bayang-bayang ini berubah? Ya, kerana kedudukan sumber cahaya yang diubah. Murid ini letak sumber cahaya di bahagian hadapan, maka bentuknya bulatan.
Murid ini pula meletakkan sumber cahaya di bahagian tepi sini menghadap bahagian tengah objek, maka bentuk bayang-bayangnya adalah segi 4. Okey, baiklah. Bagi perkara faktor yang kedua iaitu orientasi objek, pembeli ubah dimalarkan yang sama, masih lagi sama, cikgu tidak ubah objeknya. Pembeli ubah dimanipulasi, ini ada. Sebab ada perkara yang cikgu ubah tadi. Apa yang cikgu ubah? Iaitu orientasi objek. Cikgu ubah kedudukan objek. Masih ingat maksud orientasi? Ya, kedudukan objek. Dan yang ketiga, bergerak balasnya. Bergerak balas, keputusan yang diperolehi adalah bentuk bayang-bayang. Dan kesimpulannya adalah orientasi objek berdiri, bentuk bayang-bayang seperti segi 4. Okey, cuba lihat di sini. Yang cikgu ubah adalah kedudukan atau orientasi objek. Objek di sini baring, objek di sini berdiri. Dan hasilnya didapati bentuk bayang-bayangnya seperti segi 4. Inilah yang dipanggilkan sebagai kesimpulan. Okey, seterusnya. Jomlah kita buat aktiviti. Tulis-tulis sikit kan. Kalau kita dengar je nanti tak ingat. Okey, apa yang perlu kamu tulis? Ya, yang pertama, sila salin nota ini cantik-cantik, kemas-kemas. Cikgu tahu kamu boleh buat dengan kemas. Dalam buku nota ya. Okey, buat satu muka surat. Iaitu faktor mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Terdapat 2. Yang pertama, kedudukan sumber cahaya. Dan yang kedua, orientasi objek. Okey, yang kedua, cikgu nak kamu lukis. Dalam muka surat ini, kamu bahagikan kepada 2. Di bahagian atas dan di bahagian bawah. Bahagian atas, kamu lukiskan gambar raja ini. Iaitu kedudukan sumber cahaya. Lukiskan objek, lukiskan label sumber cahaya. Dan lukiskan sekali apakah bayang-bayang yang terhasil. Seterusnya, bagi faktor kedua, di bahagian bawah kamu lukis pula gambar raja ini iaitu orientasi objek. Lukiskan gambar rajanya elok-elok dan besar-besar. Labelkan. Cikgu tak nak kamu lukis kecil-kecil, nanti tak jelas. Dapat? Okey, bagus. Seterusnya, bagi nak menguji kamu faham atau tidak tajuk yang kita belajar pada hari ini, jomlah kita jawablah soalan kuisis. Nanti dapatkan di dalam grup, cikgu akan bagi link dia ya. Okey, jadi cikgu rasa untuk tajuk ini itu sahaja. Pada hari ini kita telah mempelajari tajuk 2 faktor yang mempengaruhi bentuk bayang-bayang. Apakah faktor yang pertama, kelas? Ya, bagus. Iaitu kedudukan sumber cahaya. Faktor yang kedua? Betul. Orientasi objek. Baiklah, kita akan jumpa lagi pada sesi PDPR seterusnya. Cikgu ucapkan selamat belajar dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.